Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi an'amana bi ni'matil Islam wal iman, walladhi an'amana bi ni'matil ihsan wa faddalana ala kathirin minal umam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya dan untuk selamanya kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah dan kurniaannya masih lagi diberikan kita kesempatan untuk sama-sama kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala bagi satu tujuan. Tujuan apa? Iaitulah nak dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan redha Allah Subhanahu wa taala inilah kita akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada orang silap faham. Dah, sebab apa dia masuk dalam syurga? Pasal dia buat baik. Ada benda yang dibuat baik tapi tak memasukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita belajar dah, yang memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala adalah rahmat Allah. Rahmat Allah. Kalau kita semayang tak dapat rahmat Allah, kalau kita puasa tak dapat rahmat Allah, macam mana kita nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala? Maka kita masuk syurga adalah dengan redha Allah, dengan rahmat Allah. Sebab itulah apabila kita melakukan amal ibadah kita, amal kita cari ilmu ke, kita semayang ke, kita puasa ke, kita mengharap redha Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, meredhalah aku semayang hari ini. Dan bukan semata-mata aku mayang dah suruh lepas tu. Daripada sudut syariat lepas. Daripada sudut syariat lepas. Tak perlu kotor dah. Tak perlu semula-semula dah. Tetapi daripada sudut tasawuf, daripada sudut penerimaan daripada Allah, adakah kalau aku semayang lebih kurang ke rahmat Allah akan turun? Itu kena fikir. Bab semayang ni kita kemah dah. Tahap pertama semayang ni kita kena yakin semayang ni daripada Allah. Ni tahap pertama. Tahap kedua, kita laksanakan semayang tersebut. Tahap kedua ramai dah tak lepas. Betul tak? Sepupu kita, kadang-kadang tok kita, kadang-kadang anak beranak kita. Tahap kedua dah lepas dah. Sebab apa? Tidak melaksanakan semayang. Tak semayang. Dia yakin semayang ni daripada Tuhan, daripada Allah. Betul tak? Betul? Dia yakin semayang ni siapa suruh? Tuhan suruh. Tuhan mana? Allah. Bukan Tuhan lain. Bukan Tuhan Buddha, bukan Tuhan Hindu, bukan Tuhan Kristian. Memang dia yakin semayang ni adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin. Tapi dia tak mampu nak laksanakan semayang. Maksudnya tahap kedua pun dia tak lepas dah. Maksudnya tahap ni lah yang perlu kita tengok di antara anak beranak kita lepas dah. Kalau tak lepas, kita kena sungguh. Kena sungguh sama ada dalam diri kita sendiri ataupun dalam diri keluarga kita. Itu tahap kedua. Bagi orang yang lepas dah tahap kedua ni dah, dia lepas, dia memang jenis semayang, tak pernah tinggal semayang. Maka dia mesti masuk tahap ketiga. Dia mesti fikir, semayang aku Tuhan terima tak?
Cuba bayangkan dalam keadaan kita semayang maghrib, kita semayang isyak, apa yang berlega dalam kepala kita? Gaji dah masuk lagi ni. Dah. Kereta tak payah lagi ni. Dah. Esok ada program tu kau semayang. Nah, adakah dengan kita fikir macam-macam, kita fikir hal dunia dalam semayang, kita menghadap Allah, sedangkan kita duk fikir pasal dunia, adakah Allah terima semayang kita? Nah, ni yang kita kena tengok. Dah 3 tahap. Apabila lepas 3 tahap ni, beres kok. Dah. Allah Tuhan kata beres kok. Masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dah, wahai jiwa yang tenang, diberes belaka 3 tahap tadi. Pulanglah kamu ke hadrat Allah dalam keadaanmu redha kepada Allah dan Allah pun redha kepadamu. Dan Allah kata, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan termasuk daripada hamba-Ku dan masuklah ke dalam syurga-Ku. Dan kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati lagi saya kasih sekalian, kita beribadah, kita melakukan kewajipan kita bukan sekadar kita nak lepas tanggungjawab, tetapi kita nak cari redha Allah. Macam kita cerita sebelum ni lah, kita ada ijazah, kita ada kedudukan, kita ada level tinggi mana pun, kita nak minta kerja apa-apa. Tapi kalau macam kita nak minta kerja, toke tempat kita kerja tu jenis balas dengan kita, maka kita tak akan dapat masuk ke dalam syarikat ataupun pekerjaan tersebut. Sebab itulah fokus utama sebab itulah ramainya orang Islam dia tidak bersungguh dalam ibadah. Sebab apa? Sekadar dia nak lepas je, semayang aku lepas dah. Puasa 30 hari. Sebab apa orang puasa daripada tahun ni ke tahun lepas, ke tahun depan, puasa macam biasa je. Sebab apa? Sebab kita set mind kita letak dalam pemikiran kita, aku nak selesai puasa je. Sebab itulah puasa kita dok makin membaik, tapi gitu je. Betul tak? Daripada umur 10 tahun sampai umur 40 tahun contoh, puasa gitu. Duduk dalam puasa gini, tak ada improvement. Sebab apa? Sebab kita set pemikiran kita, aku nak lepas puasa dah. Lepas puasa baik lepas ada tanggungjawab kita, syariat lepas, tak ada masalah. Kita set pemikiran apa pun, asalkan kita puasa, tahan lapar dahaga, tak ada masalah. Puasa. Tetapi ada satu lagi dalam bulan puasa, iaitu kita elok daripada perkara yang membatalkan pahala puasa. Ni payah orang nak set mind. Orang nak letak dalam pemikiran daripada perkara yang membatalkan pahala puasa, bagi payah. Sedangkan hak ni lah yang akan dapat rahmat daripada Allah, yang akan bagi lesen kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Hak yang kita buat ni lepas syariat je. Rahmat Allah tu kita tak jumpa lagi. Macam mana kita nak buat? Sebab itulah mesti lepas 3 tahap ni. Lepas kita berada dah, kita cukup dekat dah puasa apa semua, mikir pula, set pula dalam pemikiran kita, segala benda yang aku buat mestilah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia orang ibadah dia, amalan dia, kebaikan dia yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, doa dia tidak akan tertolak. Sebab itulah kadang-kadang kita doa, sebab apa Allah tak kabul lagi? Cek dalam perbuatan yang kita buat. Adakah semayang aku kerana Allah, ataupun sekadar nak lepas syariat je? Untuk orang permulaan, biar lepas syariat tu. Bila dia molek dah semayang tak tinggal, baru kita masuk bab rahmat Allah ni. Kalau macam orang mu'allaf kita mari masuk rahmat Allah dulu, pening dia. Masuk dia tak tinggal semayang dulu.
Sekarang ni kita tak tinggal semayang tau. Kita kena masuk level yang baru sebelum kita mati. Daripada mati berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab apa? Sebab takut kita kanjar. Sini faham kanjar apa? Keju. Dah. Bila mati, bangkit dekat pada mahsyar Tuhan tunjuk. Ni amalan muatah dunia zero. Kita pun tanya, lepas mana semayang aku? Tuhan ayat, mu semayang dulu lepas syariat je. Lepas syariat. Tak lepas lagi rahmat aku. Pasal dia dalam semayang macam-macam mu mikir. Mu mikir nak rumah besar, mu mikir gini. Dalam semayang pun nak mikir pun rahmat, nak dapat rahmat aku, nak dapat redha aku. Sebab itulah kebanyakannya orang mikir ginilah, ia akan syaitan dan juga iblis akan buat mari rasa was-was dalam hati. Was-was tak mau tahiyat akhir was-was. Tadi rakaat pertama aku khusyuk dah. Aku mikir kenapa rakaat pertama tadi. Ya kan mari. Sebab itulah seboleh-bolehnya, sedaya upaya kita. Sedaya upaya kita untuk kita sentiasa melakukan improvement dalam kebaikan yang kita buat. Loceng tu dia bunyi. Awal loceng bunyi. Peringatan, Suzuki. Suzuki. Apalah, tak ada masalah. Jadi insya-Allah pada hari ini kita nak cari improvement ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut dalam satu hadis. Dan hadis ini kita transform untuk bagaimana kita nak cari 7 golongan di akhir zaman. 7 golongan ni. Sebab itulah di tempat saya bekerja ataupun majikan saya bekerja, akademik doa. Apa maksud akademik doa? Iaitulah akademik didik ulama amilin Terengganu. Kita nak didik biar orang jadi ulama dan juga jadi amilin. Amilin ni maksud apa? Amilin ni ialah orang yang bekerja. Orang yang bekerja di masjid. Ramai tak jemaah mari masjid? Ramai. Tapi apabila nak buat kerja sejid ramai tak? Tak berapa ramai. Ataupun nak buat perkara kebaikan. Nak buat perkara kebaikan daripada segi sumbangan, daripada segi tenaga, ramai tak? Maka tak ramai. Hak ni lah tanggungjawab kita bersama. Kita nak didik masyarakat. Termasuklah juga menjadi panduan kita. Hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yauma la zilla illa zilluh. Hadis ni kita biasa dengar dah. Tapi malam ni saya nak cerita dalam persepsi ataupun perspektif yang berbeza. Belik lidah semua. Perspektif yang berbeza. Supaya kita nampak hadis ni apa kerja kita apabila kita dengar hadis. Bukan sekadar kita dengar balik tutup buku habis. Apa tugas kita terhadap hadis yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam khabar 7 golongan ni akan duduk di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling teduh di padang mahsyar. 7 golongan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, siapakah golongan pertama yang akan dipanggil oleh Allah untuk duduk tempat yang paling teduh, paling sejuk di padang mahsyar? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut al-imamun adil. Imamun adil, al-imamu al-adil. Ataupun secara umumnya imamun adil. Yang pertamanya adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut pemimpin yang adil, apakah yang berlega di fikiran kita? Yang pertamanya mestilah kita cari pemimpin yang adil. Ataupun kita pilih pemimpin yang adil. Siapakah pemimpin yang adil ni? Adil ni maksud apa? Adil ni meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil bukan sama. Kena faham tu. Adil bukan sama. Ramai orang kita menterjemahkan adil ni sama. Adil ni bukan sama. Kita kena faham, adil ini bukan sama.
Adil ini maksudnya apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Seorang ayah adil kepada anaknya lagu mana? Pasti belajar urusan. Pasti di sekolah pasti belajar sial. Sekolah menengah 2 riyal ke 5 riyal ni? 4 riyal. Sekolah menengah 10 riyal. Sekolah universiti 50. Ada 50 riyal kita tak sehari-hari. Ni yang dipanggil adil. Bukannya bila pasti Serial, sekolah menengah serial. Kalau apa kolej pun serial ni adil. Ni bukan adil. Pasal dia sebab kita tidak meletakkan benda tu pada tempatnya. Ada tidak meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Maka seorang pemimpin yang adil ialah dia letak benda tu sesuai pada tempatnya. Contohnya yang paling banyak yang orang suara sekarang ni apa dia? Iaitulah apabila kita memerintah. Contohnya siapa-siapalah memerintah. Ada apabila memerintah, ada dulu bukan main kata. Kita nak biar hukum Islam ni bermaharaja lagi. Kita nak hukum Islam ni biarlah terlaksana. Maka terdengarlah apabila lebih kurang setahun dan juga 2 tahun memerintah adalah orang tanya, pak mana hukum yang dinaung-naungkan dulu? Pak mana hukum hak kata nak laksanakan dulu? Maka kita buat keluar hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang paling utama yang diletakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi nak melaksanakan hukum, mestilah hukum tersebut dilaksanakan di dalam masyarakat yang tahu. Dalam masyarakat yang tahu. Nabi kata cukup seorang pemimpin itu menjadi zalim jika sekiranya dia melaksanakan hukum secara masyarakat dia tak tahu lagi. Masyarakat tak tahu lagi. Kenapa hudud? Kenapa kisah? Tiba-tiba pemimpin nak hudud, nak kisah pula. Maka Nabi SAW ayat jelas, cukup untuk pemimpin tersebut menjadi zalim jika sekiranya dia menjalankan hukum, melaksanakan hukum di dalam masyarakat yang tidak tahu, ataupun secara mudah ayatnya masyarakat yang jahil. Kadang-kadang sekarang ni pun kalau kita tanya orang masjid, tahu tak hukum wuduk ni cara lagu mana? Ada berapa? Hukum kisah ada berapa? Kita tanya orang masjid pun kadang-kadang orang masjid tutup kau. Betul tak? Mungkin orang surah ni tak lah, pak lain. Ada. Tukar lagi, duduk dengan kisah. Apatah lagi orang nak duduk pasal minggu. Apatah lagi orang yang suka lepak dekat apa nama ni? Dataran apa? Dataran Drawbridge. Ataupun dekat Patah Kelulu. Macam mana kita nak laksanakan hukum selagi mana masyarakat masih lagi tak tahu dalam keadaan jahil? Maka pemimpin yang adil pada waktu sekarang mestilah wajib bagi dia untuk bagi ilmu. Wajib bagi dia untuk bagi ilmu. Sebab itulah kita bina banyak perkara-perkara yang membolehkan masyarakat dapat ilmu. Sebab itulah setiap surau, setiap masjid kena buat menara tinggi, kena buat speaker besar. Kalau kuliah dekat Bukit Kasting dah tangan 20 gegar. Biar dengar. Pasal dia? Pasal ilmu ni biar siapa? Ilmu ni biar siapa? Biar orang faham, dan apabila orang faham, kita boleh nak buat apa pun. Ada kesalahan. Antara halangan kita nak laksanakan hukum tu, syarat daripada Nabi, mestilah masyarakatmu ni tahu dulu. Masyarakatmu ni tahu dah lagi halal haram. Masyarakatmu ni tahu dah lagi wajib haram. Masyarakatmu ni tahu dah lagi makruh sunat. Tak tahu lagi. Maka tugas kita sekarang ni yang pertamanya adalah kita mesti bagi ilmu ke orang. Bagi ilmu ke orang. Antara caranya dulu. Sebab apa payahnya tersebar dulu? Dulu kalau kuliah Bukit Kasing, orang luar tak tahu. Ni kalau kuliah Bukit Kasing ni adalah seluruh Malaysia boleh tengok. Betul tak?
Seluruh Malaysia boleh tengok. Sebab apa? Sebab kita nak sepak ilmu ni seluah-luahnya biar orang tahu apa yang kita nak. Kita nak biar masyarakat kita hidup di dalam keadaan ada ilmu. Tak susah dah. Bila akad takbir, mari mikir lalu kita. Mazhab Syafi'i gini, mazhab Maliki gini. Kita mari mikir dah. Pasal dia, kita seorang yang berilmu. Mudah bagi kita dah. Bila duduk gini baca Fatihah, gini bacaan Hafsin, gini bacaan Qalun, banyak lagi lah. Bacaan gini. Pasal apa? Pasal kita ada ilmu. Dan apabila pemimpin dia nak buat apa-apa pun, maka marilah kepala benak kita, kepala fikiran kita, gini dia buat gini sebab gini. Pasal apa? Pasal kita ada ilmu. Bila kata ilmu mudah kita nak ikut, dan bila kita ada ilmu mudah untuk kita menegur apa yang salah bagi pemimpin. Dan tugas kita, antara tugas kita tu yang pertama, bagi melahirkan pemimpin yang adil. Tu selingan. Dan nak cari pemimpin yang adil, mestilah kita didik daripada rebung. Nak lentur buluh, biarlah daripada rebung. Nak buat buluh lekok-lekok, nak buat masa mana? Masa rebung tu. Esok pergi buat gini, lusa pergi buat gini. Jadi buluh tu, dia tunggu lekok-lekok itu. Tapi kena rajin sikit, nak hari kena lekok hubung. Kalau dah lekok, jadi dah lekok sehari dah jadilah tu. Tapi kalau bila kita nak lekok, time tu jadi buluh dah. Lekok lagu mana pun tak gerak dah. Patuh pula dia lekok. Pasal benda kerak dah. Payah. Maka antara tugas kita untuk melahirkan benda yang pertama ni, terutamanya di akhir zaman. Yang pertamanya adalah mesti kita mendidik generasi baru kita. Mesti kita didik generasi baru kita. Dan generasi mana? Generasi hak masih fresh. Hak masih fresh. Bila kita wayak ni, bila kita atas sekolah ni, dia boleh masuk. Suruh masuk. Sebab itulah banyaknya tertubuhnya organisasi dan juga pusat-pusat pembelajaran yang mendidik anak bangsa supaya melatih menjadi seorang pimpinan. Kalau tak wajib pemimpin ni, maka setiap sekolah dia tak akan ada persatuan. Kalau kita tengok sekolah rendah ni pun ada persatuan, macam-macam persatuan. Mungkin adik-adik tahulah persatuan sekolah ni. Sebab apa? Nak mengajar mereka biar menjadi pemimpin yang adil. Ni tugas kita. Lahirkan seberapa banyak ada pemimpin-pemimpin yang adil. Dan yang kedua, kata Nabi SAW, orang yang akan dapat lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala iaitulah wasyabun nasha'a fi ibadatillah, dan pemuda yang hidup dia membesar dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pemuda yang hidup dia membesar dengan ibadah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud ibadah? Bukan sekadar sembahyang puasa. Ibadah ni adalah mengabdikan diri kepada Allah. Dia memudahkan urusan sejid, dia memudahkan urusan surat, dia memudahkan urusan ustaz-ustaz, dia memudahkan urusan ayah dia memudahkan urusan macam-macam. Macam-macam. Tapi dia hidup kerana dia sayang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pemuda sekarang ni pun mesti kita bina supaya dia hidup kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nak berhibur. Orang muda suka berhibur dah, automatik suka berhibur. Bayangkan hiburan yang kita buat tu biarlah mendapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak berhibur boleh tak? Tak ada masalah. Sebab Sayyidina Ali karramallahu wajhah sebut, hiburkanlah diri kamu. Kalau mudah hiburkan diri kamu, hatimu akan menjadi keras ketum. Bila keras ketum, tak boleh nak terima nasihat. Betul tak? Kalau macam orang kata kita pun yang keras dah kakak ni. Keras hati.
Kerah hati. Dah, sebab apa? Sebab dia tak hiburkan diri dia. Dah. Ataupun dia lebih menghiburkan diri dia kepada benda lara sehingga hati dia bukan kerah, hati dia lara. Nah, hati dia lara. Tapi kalau jenis orang kerah, orang tak tak berhibur langsung, tak gurau langsung, seria saja, dia payah nak dengar nasihat orang. Betul tak? Dia tak berhibur, hidup seorang je. Bila orang tegur dia, tak boleh hidup seorang gini, dia pun marah lalu kita. Mu mana tahu? Aku dekat dengan Tuhan. Dah. Dia ayat gitu. Pasal apa? Aku ni duduk dalam hutang 30 hari. Mu duduk luar ni habis semua. Dia tak boleh nak terima nasihat orang. Pasal apa? Hati dia keras. Hati hak lara pula, hati hak lara dia dengar, tapi masalah hati dia lara, maka dia biarkan nasihat itu berlalu. Nah, sebab itulah orang yang mampu nak insaf ni kadang-kadang ialah orang yang suka berhibur. Dia suka berhibur, tapi bila orang nasihat, dah pas seorang kembali ke jalan yang benar. Pasal itu hati dia lembut. Kita boleh nak ubah bila kita mandi. Dah. Tapi kalau macam tak ada hiburan, tak ada gurau, nak gurau pun boleh. Nak gurau pun boleh. Ada. Warna wali, ada nama wali sini. Punya nama dia. Warna wali semak hari ni wali. Dia marah kita puji dia. Kenapa ni? Gurau dengan tempat tak boleh nak gurau langsung. Lama-lama hati dia akan jadi keras. Tak boleh nak terima nasihat orang. Tak boleh nak terima nasihat orang. Maka poin yang pertama bagi seorang pemuda ialah dia suka hiburan. Jadi macam mana kita sebagai masyarakat kita nak create satu membina satu hiburan yang boleh mendekatkan diri pemuda ni kepada agama dan juga kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertamanya buat hiburan-hiburan yang diselangi dengan kuliah-kuliah dan juga pesanan-pesanan agama. Buat mana? Buat Facebook ke apa ke. Dah. Lepas tu pun buat mana pula? Buat kat tempat-tempat ibadah pula. Dah. Tapi jangan buat tepi kuih. Dah jadi pemuda redha Allah pula, jadi tak masuk tas dalam kuih pula. Dah. Dan ini tugas kita. Bukan sekadar kita dengar, orang yang dilindungi oleh Allah dekat pada masyarakat ialah pemuda yang hidup dia beribadah kepada Allah. Kita pun kata, yalah aku tua dah. Tidak. Tugas kita tak selesai lagi. Tugas kita untuk bina pemuda ni pula. Cari mana pemuda ni? Anak-anak kita dulu. Maksud cari orang lain. Berjaya anak kita, baru jiran kita. Jiran kita nak kata apa? Mu ni sibuk tepi kain orang. Kita pun jawab dulu, bukan sibuk, tapi ini adalah kewajipan kita bersama. Banyak orang Melayu bila nasihat sibuk tepi kain orang, istilah ni kalau dalam agama tak boleh. Sebab apa? Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu manfaat kepada orang mukmin. Tapi atas cara kita masing-masing. Jiran kita je tak mau cakap dengan kita atau surat. Ni dok siapa sang lalu. Buka tikak balik tu, buka tikak kereta. Saya neraka nak mayang. Jangan gitu. Orang tak boleh nak terima. Nasihat sama. Sama sambil main dangji. Warna mak aku dengar kata anakmu gini. Kita masuk dulu. Masuk pun kita masuk slow. Jangan menghukum orang. Tugas hukum bukan tugas kita. Tugas kita menasihat dan juga membina. Kalau macam kita menghukum, tak jadi nak bina. Jadi rosok ngomong orang. Hukum, tak jadi. Jadi nak membina ni lah, mesti ada semangat yang kuat, mesti ada azam yang istiqamah. Ni azam tahun baru kita. Azam tahun baru kita nak bina anak muda yang hidup dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Ni pesanan yang amat terkesan. Patut terkesan kepada seluruh AJK. Sama ada AJK surat dan juga AJK masjid. Apa kata Sayyidina Ali karamallahu wajhahu?
Sayyidina Ali karramallahu wajhah kata, jika sesuatu masjid, sesuatu surau tak ada lagi bunyi budak-budak main luar. Nah, ni Sayyidina Ali sebut bukan Bokli. Dah, Sayyidina Ali sebut. Dah. Sayyidina Ali sebut apa? Dia kata kalau tak ada lagi bunyi budak-budak main luar, maka masjid itu akan mampu akan datang. Sayyidina Ali wayak gitu. Tapi tak wayak bahasa Terengganu lah. Dah, sebut dalam bahasa Arab lah. Dah. Kalau tak ada dah bunyi budak-budak main. Tak, kalau zaman kita kecil-kecil dulu kita main luar dah. Tak main wawan, tak main lepon lipat lah, apalah. Ada. Sebab apa? Kita tengok sekarang ni. Ni budak-budak dulu, betul tak? Ni budak-budak main masjid dulu, betul tak? Sebab budak-budak hidup dulu lah. Hari ni surau boleh hidup. Bayangkan 10 tahun, 20 tahun akan datang. Luar ada lagi budak-budak. Tak ada dah budak-budak hak main luar. Bayangkan nasib masjid dari surau akan datang. 20 tahun akan datang. Ada tak lagi? Ada tak lagi hak tukang rakan ni? Ada kita tak tahu 5 tahun lagi mati tak tahu. Wallahualam, tapi kita doa banyak Allah. Tu contoh. Dah, contoh. Sebelum lalu sebut buat mati kau. Dah, itu contoh. Dah. Maka ni yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita bina. Dah. Kita kena fikir. Dah. Bukan sekadar kita fikir itu untuk diri kita, tapi kita fikir itu adalah untuk masyarakat kita. Nah, itu dua. Yang ketiganya, orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, iaitulah lelaki yang hatinya bergantung dekat masjid. Ini pun kita kena cari, kita kena bina. Nah, bayangkan kalau waktu sebelum PKPP ataupun sebelum pandemik COVID, bulan berapa kita start PKPP? 18 hari bulan Mac. Betul kan? 18 hari bulan Mac kita start. Lepas tu pun dibuka balik pada lebih kurang bulan 6 ataupun bulan 7 boleh dah pergi sejid. Betul tak? Bulan 7 dah boleh dah pergi sejid. Bayangkan sebelum daripada COVID dan juga selepas COVID, masih lagi orang yang sama mari masjid. Maksudnya peringatan daripada Allah selama beberapa bulan, azab ataupun penyakit yang diturunkan oleh Allah tak boleh lagi memberi kesan dalam hati manusia. Ini bukan berat kepada kita. Berat, memang berat. Bayangkan 4 bulan tak ada benda dekat masjid. Dah, anak-anak kita, dah orang sepupu jiran kita hak tak pernah mari masjid, dah tak rasa apa. Sedangkan hukum bagi solat berjemaah di masjid Naikot di surau ni adalah fardu kifayah. Sebab tu sepanjang PKP pun masih ada tu imam Naikot tu bila gitu kan. Sebab apa? Nak elok daripada orang kampung habis dosa. Sebab apa? Mayang jemaah pada asalnya hukumnya adalah fardu kifayah. Tapi muka pun dah butuh juga. Maka ni adalah tugas berat kepada kita. Dah. Tapi jangan kita wayak. Kita wayak direct depan muka. Ada mu ni azab Allah tak jadi benda. Dah. Tangga ke buat mu ni. Dah. Jangan gitu. Dah. Kalau macam kita nak secara umum kuliah gini tak ada masalah. Pasal kita dah wayak orang khusus. Kita wayak umum. Dah. Kalau wayak depan-depan, kena cari depan-depan. Ada. Nak nasihat kolej lagu ni. Dah, kena atur surat. Ada. Contohnya comel. Kalau macam daripada masjid, ada buat apa nama ni, ada orang surat. Dah, ada orang surat. Dah, buat satu pamphlet. Dah, surat apa ni? Mungkin kasih ni buat satu pamphlet. Ada buat jom ke masjid kelebihan mayang jemaah, letak dalam peti surat kampung pergi Sebong. Pergi Sebong. Nah, letak semua. Tak, letak semua. Bulan ni letak, bulan depan letak, bulan ni letak. Tak, cukup 10 bulan ni mari sikit. Mari sikit bukan nak mari banyak. Mari dulu tanya ni siapa hak tahu. Ni siapa hak tahu surat, tanya tu dulu. Kita pun dak lepas mari sikit dah betul lah mari bayar tu. Nah, tugas ni tak boleh selesai dalam masa setahun 2 tahun. Tak boleh selesai. Kadang-kadang tugas ni kita ikhlas ni biarlah. Orang kata hasil tu bukan sekadar kita je hak rasa.
Nah, aku nak buat kerja. Jadi ke tak jadi ke, itu suruh pada Allah. Menang ke tak menang ke tak, aku ajak orang mari sejid. Dia nak mari sejid lepas aku mati ke ikut badan ni. Asalkan ni mari sejid. Ni niat kita ikhlas. Nah, niat kita apa? Nak membina. Membina ni payah, cukup-cukup payah. Cukup-cukup payah. Nak di dalam keadaan masyarakat yang apa? Yang electric dah tengok masjid dan juga surau. Sebab apa? Dia letak apabila mari masjid, ada dia kena kata gini, kena kata gini, kena kata gini. Ada. Dia kadang-kadang ni sebab itulah Nabi SAW kita kena bagi faham kepada dia. Sebab apa? Kadang-kadang bila kita mari masjid, mari surau terasa. Sebabnya antara hikmah diutuskan Nabi SAW adalah sebagai basyiran wa nadhira. Basyiran, pemberi berita gembira, pemberi nasihat molek. Wa nadhira, pemberi amalan. Tukang menakut-nakutkan dengan neraka. Ada, mesti ada juga basyira dan juga mesti ada juga nadhira. Nah, sebab apa? Sebabnya manusia akan berubah bila dia terasa. Betul tak? Bila dia terasa susah, baru dia akan berubah. Bila dia terasa sakit, baru dia ingat Allah. Bila dia terasa hati, tak, baru dia akan fikir. Nah, baru dia akan fikir. Ada. Tapi jangan kata balok-balok kan. Ada ni kata mertam bodoh lah apalah. Tu dah molek dah. Ada. Yang kita kena ingat ke orang ni adalah ingat tentang kemurkaan Allah dan tentang neraka Allah. Jangan royak orang bodoh, orang ni apa semua. Jangan royak itu, tak baik. Dah menggurihkan hati orang pohon jauh. Tapi apabila kita cerita hak Allah, apa dia hak Allah? Kemurkaan Allah. Mulut lewat gini, Allah marah ni. Tahu? Baru tak ada masalah. Jangan kita menghukum orang, tapi kita membina orang. Bina masyarakat kita. Bina start daripada anak-anak kita. Biar hati dia bergantung dengan masjid. Dan masjid pula boleh buat pelbagai aktiviti yang menarik minat. Alhamdulillah, kalau kita tengok, kalau nama surau ramai, alhamdulillah dah. Nama surau ramai. Saya pernah kuliah. Saya kalau seorang pun saya kuliah, saya tak lari. Biar saya cakap dengan dia. Saya kuliah tiap minggu dulu. Di apa nama ni? Allahumma salli ala Muhammad. Blok-blok serada dalam muat. Nama surau apa, dah ingat dah. Ada cuma Tok Iman dan juga Tok Bilal. Tok Ziak imam-imam yang, tapi kebetulan rumah dia tepi surau, dia balik. Dah, dia tak dengar pun dia. Ada. Tapi ada Tok Iman, Tok Bilal. Tiap minggu saya main kuliah memang lagu tu. Tapi kita tak lari. Dah, pasal kita tanya tau. Mic luar pasal tau. Aku nak kandeng kuat. Ada. Dia kata kuat tak buka. Tak buka. Kita kuliah je lah. Ada, semua mari sejid. Ada masalah. Dah, akhirnya pas seorang mari sejid, pas seorang mari sejid. Ada masalah. Dah, tapi hok pas seorang mari tu siapa dia? Orang muda. Dia semangat, maka dia mari. Dah, maka tanggungjawab kita bersama nak membina mereka hak sayang kepada surau, hak sayang kepada masjid. Ni tak suka dah. Lagi siapa ni? Ada anak muda apa semua ni. Anak Cik Zang itu. Boleh bina, tak ada masalah. Orang lain pun bawa anak-anak. Bawa anak-anak apa semua, anak kecil ke anak besar. Kalau anak kecil kalau macam hak jenis tidur awal tu tak boleh Ada jenis sekolah ke apa siang dia pula. Ngeheng pula apa semua. Tapi kalau macam bawa seorang, maka dia akan duduk main luar. Jangan marah budak-budak main masa dia budak-budak. Aku duduk luar. Orang tua main juga. Orang tua main dengan budak-budak. Ni masalah. Budak-budak yang main ke dia. Tapi hak tukar kita bawa dia kenal. Ada ni apa, ni surat, ni masjid, ni kuliah. Dia tak dengar kuliah. Betul tak? Budak-budak tak dengar kuliah. Pasal dia jumpa sama dia. Ni bawa seorang, ni bawa seorang. Main situ. Dia main, biar dia main.
dah. Tapi akhirnya bila dia besar, bila dia main, contohnya di mana ni kita nak pergi tengok online, garik dia main-main pokok dia. Pasal apa? Dia dah allergic dengan masjid. Dia dah allergic dengan masjid. Ni peringatan Sayyidina Ali sebut tadi. Maka 3 lepas tadi. Yang keempatnya, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, iaitulah 2 orang yang berkasih sayang, yang berkenal-kenalan. Dia kenal kerana Allah, dia berpisah pun kerana Allah. Saya baik dengan awak ni kerana Allah. Bukannya kerana mengkaya ke apa ke. Entah-entah orang miskin kita nak sayang lalu. Orang nak piti, alah aku sayang kakak tu. Payah. Kek minta belanja makan, kek minta belanja makan. Belanja makan ada masalah. Antara amalan yang membuahkan rezeki dia, belanja orang dalam keadaan tak sedar. Apa maksud belanja orang dalam keadaan tak sedar? Iaitulah kita tak dapat hasil dia. Kita belanja orang, kita dapat hasil. Tak dapat hasil, bitih tu hilang, tak benda. Sebab apa orang ramai sumbang kepada masjid? Sebab dapat nak hasil. Aku sumbang 10,000, tengok upah buat ni. Aku sumbang. Nampak tak? Tengok tak sebab apa tangga tu siap. Aku sumbang. Dia tak royak ke orang, cuma dia berasa dalam hati dia. Secik ni usah ni sebab aku sumbang ni. Betul tak? Dia mari rasa gitu. Dia tak royak ke orang, cuma dia mari berasa gitu. Maka sebab itulah sedekah dan juga pemberian hak paling molek sekali ialah benda yang kita tak nampak hasil. Lagi tak nampak hasil, lagi itulah mulianya, lagi itulah tingginya pahala kita. Kita belanja orang, boleh hasil tak? Tak ada hasil. Wang dia aku belanja kakak ni, kan yang benar. Kan yang benar. Papa yang kenyang, kan ni kalau aku balik rumah. Kita payah nak belanja orang apa semua. Kita payah nak apa namanya sedekah tu utamanya. Yang paling pahala sedekah, yang paling orang kata ulama royak pahala sedekah yang paling tinggi tapi jarang orang buat. Masjid banyak orang buat. Bangunan banyak orang buat. Tapi sedekah yang paling banyak pahala tapi jarang orang buat ialah sedekah kepada orang belajar. Orang belajar mari sikit video umum. Budak ni nak sambung belajar dekat Mesir. Kita pun tegak dalam hati kita, bang dia kui ke budak ni. Entah jadi orang ke, entah pergi buat belanja menapa pergi Mesir tu dah. Buat beli, buat foya-foya tu ada kita mikir. Bila kita mikir gini kita pun nak pergi. Sedangkan waktu lah sedekah kita hak paling besar sekali. Kita boleh pahala bukan sebab dia. Kita boleh pahala sebab kita bagi. Duit tu dekat tangan dia belanja pada jalan yang haram, dia pula boleh dosa. Kita boleh pahala. Pahala hak paling besar sekali. Sebab benda tu lah hak paling menguji iman kita. Nak bagi ke tak? Hak paling mudah sekali surah dan ikut masjid. Pasal dia tabung lalu rumah depan. Dakwi malu orang. Dakwi segar orang. Orang kata dia orang kata aku beliku. Maka wi. Kalau tempat lain bagi tak bagi. Sebabnya benda yang paling mudah ia tak berapa menguji, dia tak akan mendapat pahala yang besar. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Sedekah kepada masjid pahala besar tak? Besar pahala. Besar tak sedekah kepada masjid? Tempat sujud, rumah Allah, kita bersedekah boleh pahala besar tak? Besar pahala. Tapi kita nak ayat hak besar lagi, sedekah kepada orang belajar. Sedekah kepada orang belajar. Ada beberapa orang juga saya jumpa dia sanggup. Okey, budak ni susah. Contohnya saya pernah pernah mengajar dulu. Ada beberapa orang dia kata boleh tak cari lebih kurang 5 ataupun 6 orang budak susah. Kita pun tapik budak susah ni. Hak ni ayah kerja dia, mak dak kerja apa semua. Dia kata okey, budak ni selama dia belajar sini saya tanggung. Budak ni sama saya belajar sini saya tanggung. Kita kenal orang tu. Jadi bila kita jumpa dengan orang lain, dia kata bila kita cerita tentang orang ni tanggung budak ni sekian,
Orang kata apa? Kakak tu kedeku. Kakak tu kedeku. Sebab apa orang kata dia kedeku? Sebab orang nak nampak dia sedekah. Orang nak nampak dia sedekah. Tapi dia sedekah cara mana? Dia tanggung budak sekolah ni, dia tanggung budak sekolah ni. Ya. Ini sedekah hak paling besar. Kita akan masuk ini. Ada. Dan yang kelimanya, warajulun da'athu imra'atun zata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, iaitulah apabila seorang lelaki diajak seorang perempuan yang cantik dan juga kaya untuk berzina, untuk keluar dating, maka orang lelaki itu ayat, ada sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak bina orang gini payah. Orang yang apabila berhadapan dengan orang puan comel, dengan orang puan kaya, orang puan tu ajak pula, ikut saya. Tapi kita jawab apa? Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa ajak aku payah nak bina ni. Tu dah payah. Ambo sendiri pun rasa hari. Dah, orang puan comel. Dah, orang puan hak paling comel sekali. Muka lagu mana? Bukan muka hak pelak-pelak, cikgu-cikgu ha. Dah, lepas tu pun hak seksi apa semua. Dah, hak pakar pun tak berapa nak pakar. Dah, lepas tu pun naik kereta nak mahal sekali. Kereta Porsche. Dah, naik kereta Porsche, parking belah kita. Dah, ataupun turun lagi ada orang pandai yang hitam. Dah, kata ustaz main ikut saya. Dah, kalau budak cakap banyak mula-mula kali tu. Dah. Ni hak payah nak bina. Dah, payah nak bina orang biar takut kepada maksiat. Tetapi daripada sudut lain, apa yang kita faham? Iaitulah kita mesti bina perempuan yang reti malu. Kita mesti cipta perempuan yang reti malu. Pertamanya bermula daripada isteri kita. Isteri kita malu tak dengan orang, kita kena krik dia. Nah, orang puan ni dia boleh berubah-ubah. Dia macam prestasi. Kalau ada bini tahu lah. Amba ada bini tahu. Ada, dia macam prestasi. Kalau macam kita orang kelah, dia kelah. Kalau macam kita orang lembut, dia lembut. Kalau macam kita suruh secara mecak, dia buat cara mecak. Kalau kita suruh secara romantik, dia buat cara romantik. Ada. Ke ayah dia keringan. Ada. Lagi tu rubik kan. Ada. Upah lah. Ada. Basuh pinggang sutik sejam tau. Wikilah apa semua. Ada. Tapi kalau kita rakyat tak rasa, no basuh pinggang lah sering tu. Tinggal ada. Dia pakai lepo itu. Ada. Dia macam prestasi. Itu boleh nak betul. Ada. Maka kita mesti bina wanita dan juga perempuan di zaman kita ni biar ada sifat malu. Ada sifat malu. Bermula daripada isteri kita. Lepas tu pun anak-anak kita. Biar beres dulu. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga ahli keluarga kamu daripada disambar api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu waktu. Kalau kena sambal kayu api ada masalah atas dunia ni. Boleh pergi dalam hospital apa semua. Terutamanya sekarang ni. Yang diberitahu teknologi yang terbaru ni, kulit yang terbakar boleh ditepek dengan kulit ikan talapia. Kulit ikan talapia, wallahu a'lam. Tapi diuji dia memberi sedikit kesan lah. Dia kurang sedikit lah kesan lecu dia tu. Kalau macam ada lecur-lecur boleh pergi teratas. Tapi tak dibuktikan secara ilmiah, wallahu a'lam. Mungkin sebab orang tu kulit orang putih ke dia jadi. Kulit orang Melayu tak boleh nak pakai kulit ikan talapia. Kena pakai kulit ikan dulu. Contohnya lah. Ataupun pakai kulit apa? Kulit rimba dia tu orang molek. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tu selingan je lah. Tapi yang kita nak tunya adalah kita nak bina benda yang kelima ni. Lelaki yang takut kepada perempuan dan perempuan yang ada sifat malu. Dia ada beberapa sifat yang mana sifat ni molek untuk lelaki, molek untuk perempuan tapi tak molek untuk lelaki. Antaranya sifat malu. Sifat malu terpuji bagi perempuan. Tapi kalau sifat malu pada orang lelaki,
Rasa jadi orang lelaki ya. Jadi orang lelaki malu. Nak beli nasi lemak malu. Malu aku. Mungkin dia. Masa jadi orang lelaki akan malu. Ni malu. Malu gini. Kemudiannya penakut. Ada 3 sifat. Comel pada orang puan tapi tak comel pada lelaki. Penakut. Orang puan penakut, takut nak keluar, takut nak jalan, takut nak ni, tak ada masalah. Tapi kalau orang lelaki nakut, macam tadi yang saya jadi orang lelaki. Nakut. Nakut ni. Nakut macam-macam. Macam-macam takut. Jadi orang lelaki yang takut. Dan sifat ketiganya kedekut. Orang puan kedekut ada masalah. Kedekut ada masalah. Kalaulah kita boleh bini yang kedekut, rahmat. Rahmat kalau boleh bini kedekut. Betul tak? Kita bagi 100 riyal tu 2 minggu dah. Punya kedekut dia tu nak keluar fikir. Kedekut dia kita bagi 500 bulan pun tak keluar. Nak beli beg kedekut, nak beli rata kedekut. Punya kedekut dia tu sampai duit tu tak luar. Allah rahmat kalau dia bini gini. Bini siapa gini? 100 juta saya rasa. Maka sifat kedekut bagi orang puan tak ada masalah. Tapi kalau sifat kedekut bagi lelaki tak jamin. Allah kedekut semua. Siapa orang panggil Haji Bakri? Tapi tak ada lagi lah siapa kita panggil Haji Bakri. Kedekut paling kedekut pun kita panggil kopi. Paling kopi tu kalau lama orang sendiri dulu panggil Haji Bakri. Kedekut sangat tu. Haji tu dah dapat pakai. Bukan yang dia haji pun. Sebab apa dia tak nama Haji Bakri? Sebab dia bahagia Bakri ni dia haji dah. Ini cerita sebenar daripada kisah orang ni. Dia bukan haji. Sebab apa dia panggil Haji Bakri? Sebab dia kedudukan dia haji dah dalam bahagia Bakri. Nak kapal tingginya tahap Bakri dia. Maka jangan kedekut. Ni 3 sifat yang comel ada pada perempuan aman. Dan jangan amal bagi orang lelaki. Jangan amal. Dan yang keenamnya, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa aqfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Iaitulah orang yang bersedekah secara bersembunyi sehingga tangan kiri dia tak tahu apa yang dia sedekah tangan kanan. Sedekah secara bersembunyi. Contohnya Tok Ziyak. Tok Ziyak lah antara yang kalau dia mari sejid, dia mari awal kali ataupun Tok Bilal. Dan kalau time balik pula dia diam sekali pasal dia pegang kunci sejid. Tapi dia ada peluang yang dia nak sedekah secara bersembunyi. Orang lain sedekah tak nampak tak. Tapi dia sedekah tak orang balik tau. Orang dia tak pergi. Tak ada. Maka dia pun sedekah. Dia pun sedekah. Dia kelak sedekah. Orang tak tahu pun dia sedekah. Sampai kan kalau setiap kali tabung laju depan dia tak tahu bintik. Kita pun dah biasa baik dengan dia. Kita pun tengok dia dok rajin tok bintik. Kata kakak ni dok rajin sedekah. Dak ada sedekah kakak ni. Siapa kita kenal gitu. Padahal lepas kita balik dia paling banyak sedekah. Sedekah secara bersembunyi. Maknanya sedekah yang paling aula. Dan sedekah ni lah yang akan membawa kita untuk berada di bawah lindungan Allah. Dan orang ginilah yang kita nak bina. Tapi jangan jadi bulak lagi. Bila tabung gerak tak ada seorang masuk. Pasal dia nak tunggu orang pakat balik. Laki dia sebelah penuh surat. Pakat nak balik. Kata mu nak anda, aku tunggu orang ni balik. Aku tunggu orang ni balik. Pasal dia nak sedekah. Kita tengok keadaan. Tak pun buat jadual. Hari ni mu lewat balik. Esok mu pula lewat balik. Pasal dia nak sedekah sunyi-sunyi. Tak ada masalah. Dan yang terakhirnya, warajulun zakarallahu khaliyan fafadat aina. Dan juga lelaki yang mana apabila dia bangun malam duduk seorang diri, ingat kepada dosa, ingat kepada Allah dan menangis, dia mengalir air mata dia, maka dia akan berada
di di bawah lindungan dan juga naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ia akan berada di bawah lindungan dan juga naungan Allah Subhanahu wa taala. Tujuh benda ni lah yang kita nak bina dalam masyarakat kita. Dah ustaz, kita kena bina tujuh ke? Bina hak semampu kita. Bina hak semampu kita dalam anak bini kita. Tak boleh bina 3, bina 2. Tak boleh bina 2, bina 1. Dah, jangan apabila kita wayang Allah payah ke 7 kita pergi tinggal. Jangan. Dah, kalau kita tak boleh buat belaka, jangan tinggal belaka. Dah, tak boleh buat 7, tinggal belaka 7. Jangan. Kalau kita tak boleh buat 7, buat 6. Tak boleh 6. Tak boleh buat 6, buat 5. Dah, tak boleh buat 5, buat 4. Dah, tapi jangan pula main syak ustaz tak boleh buat 4, buat 3. Itu hak wajib. Dah, itu hak wajib. Dah, jangan buat gitu. Dah, mari mazhab baru lagi payah pula kita. Ya, maka ni adalah tanggungjawab kita semua dalam masyarakat. Boleh tanggungjawab kita semua. Mula daripada anak kita dulu, kita nak Islam menyina di masa hadapan. Bukan sekadar waktu kita hidup. Dah, ikhlaskan diri kita, biarlah aku mati, anak aku akan jadi pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu untuk malam ni. Nampak macam tak senang duduk belaka dah. Dah, cukup sekadar tu malam ni. Apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta maaf banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.